Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi saya IBLP dengan berita yang menarik hanya di Sabah Hits Online TV. Dalam edisi petang, kita teruskan ke tajuk utama hari ini. Pengurusan kuarantin rakyat Sabah yang bertolak menunaikan umrah. 5 daerah di Sabah dilanda banjir tanah runtuh. 2 beranak maut Jalan Kimanis, Keningau. Ketua Menteri Sabah yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur telah mengeluarkan kenyataan bahawa rakyat Sabah yang bertolak menunaikan umrah dan keluar negara sebelum 28 Disember 2021 dibenarkan untuk meneruskan perjalanan masuk ke negeri Sabah dan hendaklah menjalani kuarantin tertakluk kepada ujian pengesahan COVID-19 yang disahkan negatif sebelum bertolak ke Sabah. Kerajaan negeri akan menyediakan perkhidmatan doktor berdaftar bagi menjalani ujian pengesahan COVID-19 di pintu masuk di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur secara percuma kepada jemaah tersebut. Kerajaan negeri turut menyediakan tempat penginapan kepada rakyat Sabah yang bertolak menunaikan umrah dan keluar negara sebelum 28 Disember 2021 yang disahkan positif dan perlu menjalani kuarantin 7 atau 10 hari di Kuala Lumpur. Timbalan Presiden Parti Cinta Sabah Datuk Seri Panglima Wilfred Bumuring mengumumkan peletakan jawatan sebagai Timbalan Presiden Parti Cinta Sabah pada Rabu. Beliau membuat pengumuman itu semasa pertemuan dengan penyokongnya di Dewan Dami Tenggilan. Pertemuan itu adalah untuk menjelaskan penghijraan sekumpulan pemimpin-pemimpin kadazan Dusun Murut dari Parti Cinta Sabah baru-baru ini. Kira-kira 200 pemimpin cawangan dan pusat daerah pengundi Parti Cinta Sabah menghadiri pertemuan tersebut. Dalam ucapannya, beliau berkongsi pandangannya mengenai perkembangan politik terkini dan menjelaskan bahawa beliau akan membuat pengumuman mengenai rancangan masa depannya selepas perbincangan menyeluruh dengan penyokongnya. Hujan lebat berterusan yang melanda kawasan pantai timur pendalaman dan utara Sabah mengakibatkan 5 daerah terjejas banjir dan tanah runtuh. Setakat ini 4 daerah terjejas banjir iaitu Pitas, Telupit, Beluran, Kinabatangan, manakala 2 kejadian tanah runtuh dilaporkan di Sandakan dan Kinabatangan. Walau bagaimanapun belum ada sebarang pemindahan dilakukan ke pusat pemindahan sementara. Setakat ini 9 kampung terjejas banjir di Pitas, 7 kampung di Telupit, 6 kampung di Beluran dan 4 kampung di Kinabatangan. Secara keseluruhan 28 kampung mula terjejas akibat tanah runtuh dan banjir yang berlaku sejak 29 Disember. Semua agensi dalam jawatan kuasa pengurusan bencana daerah sedang melakukan pemantauan dari masa ke semasa di lokasi berisiko. 2 beranak maut dalam satu kemalangan jalan raya yang berlaku di kilometer 40 Jalan Kimanis, Keningau petang kemarin. Ketua Polis Daerah Papar mengesahkan kemalangan tersebut dan berkongsi hasil siasatan awal berhubung puncak kemalangan. Kedua-dua anak beranak merupakan penumpang sebuah kenderaan Naza Citra yang telah terbabas sendiri kerana kecuaian pemandu gagal mengawal kenderaan semasa menuruni jalan bukit dan berselekor sebelum melanggar bukit ekoran impak itu. Kedua-dua anak beranak tersebut telah tercampak keluar. Bayi berkenaan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara ibu mangsa yang cedera parah telah dihantar ke Hospital Papar dan meninggal dunia semasa menerima rawatan di wad kecemasan. Namun beliau memaklumkan siasatan masih diteruskan. Kes disiasat di bawah Seksyen Perpus 1/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki yang menunggang sebuah motosikal dalam keadaan mencurigakan kerana tiada nombor pendaftaran depan dan belakang telah ditahan dan diperiksa semasa ops motosikal yang dijalankan oleh bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik IPD Beaufort hari ini. Ops tersebut diketuai oleh Inspektor Azmi di tepi Jalan Kampung Pimping Membakut dan mendapati suspek tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri, manakala pemeriksaan mendapati nombor pendaftaran asal motosikal tersebut adalah SAB 1985F dan mempunyai rekod kenderaan hilang pada 22 Oktober 2013 di bawah Seksyen 379A Kanun Kesiksaan. Suspek seterusnya dibawa balik ke balai untuk tindakan lanjut dan disiasat di bawah Seksyen 6/1/C Akta Imigresen 1959-63 kerana tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri.
Kerajaan telah memutuskan untuk membatalkan acara sambutan tahun baru bagi menghormati mangsa banjir dan diganti dengan solat hajat serta doa selamat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata susulan pembatalan tersebut, rumah-rumah ibadah disarankan mengadakan doa selamat dan solat hajat mengikut kepercayaan masing-masing. Justru itu beliau mengajak keluarga Malaysia yang beragama Islam untuk sama-sama menunaikan solat maghrib berjemaah, solat hajat dan doa selamat di Masjid Putrajaya pada malam esok, dan turut menyarankan agar masjid-masjid di seluruh negara, terutamanya masjid negeri, menganjurkan majlis yang sama. Manakala keluarga Malaysia yang bukan beragama Islam boleh melakukan sembahyang mengikut kepercayaan dan agama masing-masing. Salam Jumaat yang terakhir bagi tahun ini, salam pengulus segala hari. Kita berjumpa lagi di tahun hadapan. Saya IB, Sabah Hits Online TV.